Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment and share and subscribe. Okay, hari ni aku nak review satu produk ni. Aku beli dah dekat 2 bulan lah. Iaitu Galaxy Watch 4. So Samsung lah. So ni brand daripada Samsung. So kalau orang tengok aku punya ni macam nampak lain sikit So sebab aku dah pakai dia punya dia punya apa ni, casing kat sini dengan strap aku dah ubah. So kalau korang nak tahu design dia yang asal, korang boleh tengok kat sini. Aku akan sentuh dia punya spek, kemudian aku akan sentuh dia punya apa ni, aplikasi-aplikasi yang okey dalam ni. Lepas tu dia punya kelebihan dan dia punya kekurangan lah. So apa yang best tentang Galaxy Watch 4 ni, dia sesuai untuk pengguna motosikal juga. So kalau nak tahu apa sesuai dia untuk pengguna motosikal, so korang tunggu video ni sampai habis. Okey, kita tengok dulu dia punya spek. So basically Galaxy Watch 4 ni dia ada 3 color lah. So dia ada color black, lepas tu dia ada color green, hijau, lepas tu dia ada color warna silver lah. So yang aku punya version ni adalah color yang silver. Apa ni, so yang aku punya ni adalah size 44mm, 44mm. So dia punya dimension dia, kalau yang 44mm ni dia 44.4mm kali 43.3mm kali 9.8mm dia punya tebal. So dia punya berat pula 30.3 gram lah. Okay, dia punya display dia kalau yang 44mm ni 1.4 inci ataupun 34.6mm. Dia Super AMOLED. So dia punya screen dia ni Corning Gorilla lah, Corning Gorilla Glass with DX Plus. Okay, kemudian dia punya prosesor dia guna Exynos W920 dual core 1.18 GHz. So prosesor dia ni dah 5 nanometer lah punya prosesor. So memang kecil lah. Kemudian dia punya transistor yang ada dalam tu. Okay, kemudian dia punya memori dia punya RAM ada 1.5 GB dia punya RAM. Lepas tu dia punya memori untuk storage ada 16 GB internal storage dia lah. So 16 GB ni banyak lah korang boleh isi lagu ke apa dalam ni. Okay, kemudian dari segi dia punya bateri. So dia punya bateri, kalau yang aku punya model ni 44mm. So dia kapasiti bateri dia boleh, dia ada yang ada dalam ni adalah 361 mAh. Kalau yang version yang kecil sikit 40mm tu dia 247 mAh. Okay, kemudian dia support untuk wireless charging lah. Tapi dia ada sediakan juga dia punya wireless charger tu. Okay, kemudian tu dia punya bateri. Kemudian dia punya OS lah. So dia punya OS ni agak special. Sebelum ni Samsung dia pakai Tizen punya OS tu. So sekarang ni yang baru dia dah guna Wear OS lah. So Wear OS power by Samsung. So dia combine lah dengan Google, dengan Samsung dia combine. Tapi dia punya user interface dia pakai One UI Watch 3 lah. So dia lebih pada Samsung punya user interface. Okay, dari segi dia punya sensor, sensor dia ada banyak. Dia ada Samsung Bioactive Sensor. Lepas tu dalam Samsung Bioactive Sensor ni dia ada optical heart rate, dia ada electrical heart plus bioelectrical impedance analysis, dia ada accelerometer, dia ada barometer, dia ada gyro sensor, dia ada geometric sensor, dia ada light sensor. So ada banyak lah sensor-sensor yang ada dalam tu. Okay, kemudian dia punya connectivity, yang aku punya version ni tak support untuk LTE lah. Dan aku tak pasti yang dalam Malaysia ni dah ada belum yang ada LTE punya version. So aku punya ni support Wi-Fi dengan Bluetooth je lah. Kemudian dia ada juga GPS untuk connectivity. Kemudian dia punya dari segi ketahanan dia, untuk air dia tahan sehingga IP68 dan dia boleh tahan sehingga kedalaman 5 ATM. 5 ATM ni lebih kurang 50 meter lah kedalaman. Lepas tu dia ada military standard 810G. Okay, dia punya compatibility, dia compatible dengan Android 6.0 ataupun yang lebih tinggi.
dengan 1.5GB of RAM lah. Okey, tu habis untuk dia punya spek. Okey, dari segi feature-feature pula, okey, apa feature-feature yang menarik yang ada dekat Galaxy Watch 4 ni. First kali yang aku suka, dia ada ni lah, dia punya Samsung Health lah. So dia punya Samsung Health ni korang boleh ada beberapa sukan-sukan yang korang boleh pilih kat sini. So dia ada berlari, cycling, berenang, main badminton, dan ada macam-macam lagi lah. So korang boleh pilih apa sukan yang korang nak kat sini. Okay, kemudian dia ada dari segi ni, apa ni, untuk call apa semua, sebab dia adalah sejenis smartwatch. So smartwatch, kemudian dia boleh, korang boleh call, terima call apa semua, send dia punya call tu pun agak clear juga. Dan apa-apa notification korang boleh gunakan lah untuk notification kat sini. Tapi aku notification yang aku sync Coronice dengan aku punya phone hanya untuk call aja lah. So untuk WhatsApp apa semua aku tak synchronize dalam ni. Sebab kalau nak tengok pun screen dia pun kecil kan. So aku tak berapa minat lah kalau nak tengok. Itu pulang pada masing-masing lah. Okay, kemudian apa lagi feature-feature yang menarik, sama macam smartwatch yang lain-lain, korang boleh check korang punya heart rate. Okay, kemudian korang boleh check apa ni, blood oxygen sensor. So semua ada dalam ni lah, blood oxygen sensor yang SpO2 tu. Okay, kemudian apa lagi ekstra tambahan yang ada adalah dia boleh check body composition. So body composition ni, apa ni, kalau korang nak test, just letak je 2 jari kat sini, lepas tu korang hold lama, so dia akan dapat bacaan dia lah. So tapi aku pun tak pastilah dia punya bacaan accurate ke tak, tapi at least something lah, mana korang boleh monitor korang punya body fat, kandungan air apa semua kan. So dia agak advance juga. Dan sepatutnya dia ada satu lagi fungsi, iaitu ECG lah, tapi dekat Malaysia masih tak aktif lagi dia punya fungsi ECG tu. So mungkin kita kena tunggu update-update yang akan datang tu, baru dia ada yang untuk ECG tu lah. Kemudian apa lagi aplikasi yang menarik yang dah terbina di dalam ni adalah Samsung Pay lah. Tapi Samsung Pay ni aku dah try kat aku punya, kat Visa Maybank aku, tapi tak boleh juga. So kalau korang boleh activate yang tu memang agak menarik lah. Sebab korang hanya boleh, kalau kita biasa kita pergi kat kedai beli barang, kita touch pakai kad. So korang boleh touch pakai korang punya ni je lah. Just korang tekan lama kat sini, akan keluar Samsung Pay. Tapi aku punya masih tak boleh, aku pun tak pasti kenapa. Mungkin salah setting ke apa kan. Kemudian feature-feature lain yang menarik, contohnya macam korang buka lagu kat handphone, so korang boleh juga control kat sini. Dia punya nak next lagu ke, nak pause ke, nak stop kan. So korang boleh control kat sini. Kemudian waktu jogging pun, kalau korang malas nak bawa handphone, korang boleh pakai jam je, dan boleh, korang punya earbud tu boleh synchronize dengan jam ni lah. Dan korang boleh save lagu-lagu dalam ni. Dan korang boleh install juga Spotify. Spotify, so korang boleh save lagu dan tak payah bawa korang punya handphone lah. Tapi kalau version yang tak ada LTE tu, tak nak korang kena bawa jugalah handphone kan. Tapi kalau yang tak ada LTE tu, kalau tak nak bawa, korang kena download Spotify tu, ataupun korang copy siap-siap lagu dalam ni lah. So, korang boleh jogging tanpa bawa korang punya handphone. Kemudian feature lain yang ada untuk sleep monitoring tu, itu sama macam smartwatch lain. Cuma bezanya, sleep monitoring ni dia boleh check kita berdengkur tu satu-satu. Okay, kemudian dia, waktu kita tidur tu pun dia boleh check kita punya blood oxygen level dalam badan kita. So waktu tidur tu dia boleh check dua benda tu lah. Lepas tu dia boleh check kita punya tahap tidur tu macam mana. Kita deep sleep berapa banyak, apa ni, sleep yang light macam mana, berapa kali kita terjaga. Semua dia dah analisis lah dalam tu. So agak detail juga. Okey, kemudian korang boleh juga gunakan jam korang ni untuk nak ambil gambar lah. So kalau korang letak korang punya handset dekat apa ni, tripod apa, so korang boleh gunakan korang punya jam ni untuk nak capture gambar. Itu pun boleh. Dan benda-benda standard yang lain, macam contohnya korang boleh set apa ni, alarm apa semua kan. Itu yang standard lah.
Nak jawab mesej pun boleh juga, tapi kecil lah. So aku tak berapa prefer lah nak gunakan smartwatch ni untuk nak jawab mesej semua. Untuk dia punya kualiti bunyi waktu call tu pun boleh tahan juga, agak clear juga dia punya kualiti call dia. Okey, dari segi apa ni dia punya apps yang support yang menarik lah. Macam tadi aku cakap, apa kelebihan dia untuk rider motosikal kan. So yang aku paling suka first sekali, dia dah support Wear OS. So Wear OS ni korang boleh install, memang dah tersiap terbina lah dalam ni. Dia dah ada apa ni, Google Map. So kalau dah ada Google Map, maknanya korang tak payahlah beli motosikal, handphone punya stand dekat nak letak kat handle apa semua tu. So korang pakai jam je. So ada orang tanya aku juga, oh berbaloi ke kan, sebab skrin dah lah kecil apa semua. Tapi pada aku berbaloi sebab apa ni, bila waktu dia dah nak sampai simpang tu, mungkin dalam 200 meter macam tu dia akan vibrate. So dia akan vibrate, lepas tu dia akan naik dia punya notice tu. Walaupun dia tak naik map macam tu, tapi dia akan beritahu lah, okay, 200 meter belok kiri kan. Lepas tu dia vibrate. So bila kau naik motor tu, kau tahu lah, oh ni lagi 200 meter belok kiri. So memang agak membantu lah. So aku memang dah ada case aku punya handphone, aku lekat dekat handlebar tu dan terbang dah. So aku dah fobia sikit. So bila dah ada smartwatch ni yang support Wear OS ni, so dia support Google Map pula tu. So memang memudahkan aku lah sebagai seorang rider ni. Kemudian apps kedua yang aku suka, dia panggil apa ni, Notes ni, Add Notes ni. Tapi aku banyak gunakan Add Notes ni untuk apa ni, list barang yang biasanya aku listkan apa barang nak beli setiap minggu tu. Nak beli beras ke apa kan, beras kita beli. so senang lah, aku just kat sini, lepas tu aku just tick mana barang yang aku dah beli lah. So senang, so aku tak payahlah buka handset kan. Itu memang dua apps yang aku paling suka lah. Kemudian untuk Samsung Health tu pun dia boleh link dengan Strava. So kalau korang ada account Strava untuk exercise kan, so dia boleh link juga sama juga dengan Google Fit lah. Okay, dari segi dia punya kelemahan pula. So kelemahan dia aku boleh bagi dua lah. Satu, aku pengguna kepada Nike Run Club. Tapi Nike Run tu dia tak boleh install kat dalam apa ni, Galaxy Watch 4 ni lah. Aku pun tak tahu kenapa. Sebab kalau tengok kat overseas, tengok semua boleh je kan. Mungkin Malaysia punya software tu tak berapa support lagi lah. Okay, kemudian kelemahan pertama. So kelemahan kedua yang aku tengok dari segi dia punya bateri lah, ketahanan bateri. So aku boleh tahan dalam, aku ingatkan bila aku dah matikan notification daripada WhatsApp semua tu, boleh tahan at least 3-4 hari. Tapi still 2 hari jugalah. Apa yang dia declare tu memang 2 hari. Memang 2 hari lah dia punya ketahanan bateri tu. So aku agak kecewa kat situ lah. Aku ingatkan bila aku dah tutup semua notification tu, aku just guna yang basic tu, dia boleh tahan lah dalam seminggu kan. Tapi tak dapat. Tapi tu terpulang lah. Tapi pada orang lain, dia kata kalau smartwatch ni boleh tahan lebih sehari tu kira okey lah kan. So dia memang boleh tahan 2 hari lah. So far aku dah guna, memang majority memang dia tahan 2 hari. Walaupun aku activate sleep mode apa semua tu, so dia memang tahan 2 hari lah. Okay, kemudian feature-feature lain yang ada, dia ada Bixby tu. So korang nak activate Bixby tu, korang just hold button dekat atas ni lama-lama. So nanti dia akan korang boleh cakap lah kat situ. Tapi Bixby ni dia agak terhad lah. So dia tak berapa meluas lagi dia punya function macam Siri Siri banyak korang boleh gunakan dia punya function tu. So untuk Bixby ni tak banyak. Tapi aku biasa guna Bixby ni untuk nak set alarm yang basic sajalah. Okay, kemudian dia punya watch face pun menarik. So korang boleh pilih nak watch face yang macam mana kan. So dia ada banyak, so korang boleh pilih je lah. Kemudian kalau korang scroll apa semua ni, dia memang agak smooth. Walaupun dia pakai Exynos punya processor, tapi memang agak smooth lah. So pada aku memang Samsung done a good job, sebab dia dah dapat buat Galaxy Watch 4 ni. Sebab dia link dengan Google punya ni, Wear OS tu. So senang lah, maknanya akan banyak lagi apps yang akan support ke lah. So
So nanti kita tunggulah update yang terbaru, mungkin lepas ni dah support Nike Run tu. Okay, tu saja daripada aku. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum.